alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya kita dapat untuk sama-sama di dalam majlis ini yang insya-Allah mulai malam ni kita akan membincangkan satu tajuk yang bagi saya cukup penting, yang rasanya kerana perkara ni lah, kerana tajuk yang kita akan bincang ni tidak difahami dan tidak kuasai betul-betul kefahamannya oleh umat Islam secara umum dan oleh para aktivis yang melaksanakan kerja-kerja Islam. Maka Islam tidak dilihat sebagai satu agama yang ianya merupakan agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seteruk itulah, seolah-olah kita nampak agama lain semua sama. Semua agama lain sama. Agama Islam pun macam agama lain juga, tak ada beza. Sedangkan kita lah ni nak menyatakan kepada seluruh umat manusia bahawa satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Jadi sebab itulah kita memutuskan untuk membincangkan tajuk ni, usul 20 insya-Allah, yang bagi saya amat-amat macam saya sebut tadi, amat-amat perlu difahami, bahkan dikuasai kefahamannya betul-betul oleh kita. Sebagai mukadimahnya, kenapa usul 20 dirangka dan ditulis oleh Imam Hasan al-Banna setelah 1400 tahun. 1400 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. 1400 tahun lebih Rasulullah meninggalkan kita. Jadi agama Islam ni, dia kalau kita bincang bukanlah agama saja, sebarang ideologi, sebarang bentuk ideologi ataupun aliran pemikiran ataupun apa saja yang dibuat oleh manusia, dia jarang boleh bertahan lama macam ni. Macam mana asal dia buat, nak kekal sampai lebih pada 1000 tahun, macam tu juga yang dia buat sukar. Tapi ini yang kita nak buktikan bahawa agama ni adalah agama daripada Allah. Allah yang turunkan agama ni, dan Allah dah janji dan bagi jaminan Allah yang akan memelihara keaslian agama ni. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut akan dibangkitkan pada setiap 100 tahun. Sesiapa yang mentajdidkan agama ni. Mentajdidkan agama ni maksud dia apa? Dia bukanlah buat agama baru. Tajdid tu dia orang ingat jadid ni baru. Maksudnya dia dalam bahasa Inggeris kita kata reform. Yang biasalah. Bila dah makin lama ni dia makin banyaklah benda-benda yang makin kurang ataupun mungkin dah hilang dah keaslian dia. Jadi ada pihak yang akan memelihara keaslian agama ni. Jadi hampir 100 tahun dululah, maksudnya 80 tahun lebih lah kan, Imam Hasan al-Banna dia melihat masyarakat daripada waktu tu adalah satu masyarakat yang dah, kita boleh anggap istilah apa yang sesuai, pelik. Masyarakat Islam yang pelik. Pelik siapa?
Sebab kita mendakwa kita Islam, kita mendakwa kita ni Islam, kita mendakwa kita ni orang Muslim, tapi tak nampak akhlak, pengamalan, cara hidup orang Islam macam mana yang dikatakan Islam tu. Maksudnya Islam satu benda lain, orang Islam ni satu hal yang lain. Itu yang berlaku. Jadi Al-Banna datang untuk mengubati. Dia tengok ni penyakit ni dah sampai tahap barah. Tak tahu stage berapa kan. Adakah stage 4 kan. Tapi dah jadi barah dah. Kalau benda ni dia tak diubati betul-betul, tak dirawat betul-betul, Islam ni mungkin musnah, hancur. Bahkan sebelum ni agama yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi itu agama yang sama. Bukanlah Nabi Muhammad ni Nabi yang pertama dan bawa agama yang baru, lain daripada agama yang Nabi-Nabi lain bawa. Tapi apabila Nabi-Nabi yang dulu ni, bila mereka ni dah meninggal dunia, agama yang dibawa ni dah jadi agama lain. Jadi Allah bangkitkan Nabi baru. Tapi Nabi Muhammad SAW ni dia Nabi yang terakhir. Bila dia meninggal, tak ada Nabi baru. Jadi siapa dia yang nak pelihara, yang nak betulkan balik, orang kata apa, kefahaman, nak pelihara keaslian, ketulinan agama ni balik. Jadi di sinilah ada kelompok ataupun dah Nabi sebut man ni kelompok boleh, siapa-siapa boleh yang akan mentajdidkan agama ni. Jadi mudah-mudahan kita berdasarkan orang kata apa, manusia punya pandangan bahawa Imam Al-Banna ni lah merupakan salah seorang yang dikatakan mujaddid. Kita selalu dengar Imam Al-Banna ni mujaddid, tapi tang mana yang dia kata dia mujaddid ni? Masa saya belajar dulu, ditekankan betul-betul bahawa yang nampak tajdid yang dibuat oleh Al-Banna ni ialah tulisan dia yang kita nak bincang ni, itu Usul Ishrin. Usul Ishrin. Nama pun usul. Kerana usul ni ditinggalkan, benda usul ni asas. Kalau pokok, akar tu dia bagi usul. Kalau rumah, dia panggil apa? Kalau engineer sebut apa yang bawah? Piling dia tu. Foundation dia tu. Itu usul. Kalau yang ni tak betul, habis ya. Jadi ini yang diletakkan oleh Al-Banna. Kita ambil apa pandangan yang ataupun tulisan Al-Ustaz Sa'id Hawa dalam karangannya fi afaqit ta'lim. Dia kata saat Al-Banna memulai dakwahnya, umat Islam telah mencapai kekacauan intelektual. Dia menggunakan istilah kekacauan intelektual yang sangat berat, yang terlalu teruk. Mereka adalah orang-orang yang saling mengkafiri orang Islam. Orang ni kafir, orang ni kafir, orang ni kafir. Ada sebahagian pula yang membatasi Islam. Maksudnya dia rasa Islam ni hanya pada aspek-aspek tertentu. Islam ni hanya aspek-aspek tertentu saja. Itu Islam. Islam ni hanya sujud solat saja. Islam ni mungkin hanya sujud, ada yang mungkin rasa zikir saja. Macam tarikat-tarikat sufi ni yang menyimpang. Dan disebut lagi sebahagian yang lain meyakini bahawa Al-Quran ni dia ada benda batin dengan zahir ni. Berbeza batin dengan zahir. Sebab Al-Quran ni dari segi batin dia ni ada miracle, magic. Kita tak nafikan Al-Quran ni dia
boleh dijadikan ruqyah jampi, ruqyah untuk ubat penyakit. Al-Quran juga banyak perkataannya itu kita tak nafi, tapi dia bahagi. Dia rasa Islam ni Al-Quran ni tu peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran ni untuk benda-benda magic, benda-benda mistik, yang diharapkan daripada Quran yang tu kan. Seolah-olah Allah turunkan Quran melalui Jibril selama 23 tahun berturut-turut ni, apa ni, secara beransur-ansur. Seolah-olah itulah peranan Quran. Sebahagian yang lain, kefahaman yang salah terhadap kewalian melampau. Soal kubur itu kita dapat tengok sampai lah ni. Kalau kita pergi Mesir, yang paling dekat ni Masjid Azhar, ini Masjid Mesir. Oh Allah, seolah macam tak ada apa-apa berlaku, macam tak ada salah. Dibuat kubur tu, kubur Hussein kan kononnya, dengan hak yang tu merintik kat tepi tu, yang duk apa doa kat situ, duk puja dekat situ, melampau, melebih dalam wali ni. Kadang-kadang kasyaf, kata apa, ilham, mimpi, benda-benda ni dijadikan sandaran dalam agama. Sandaran dalam agama. Dan ada sebahagian ini menganggap agama ni tak ada kaitan dengan ilmu pengetahuan akan manusia ni. Manusia ni dia nanti ada sampai satu tahap keilmuan, sains dan teknologi. Itu benda asing. Agama benda asing. Dia tak ada titik pertemuan. Memang pun kita pun dulu saya tak tahu dalam ni dah tak ada lagi orang sebut. Kami ni mengaji ilmu sekular, tak masuk sekolah. Kalau masuk aliran sekolah, bukan sekolah agama ni, kita mengaji sekular. Seolah-olah mengaji geografi, matematik, sains tu, itu sekular kan? Itu tak tahu lah ni ada lagi dah pemikiran tu. Dah lagi tak? Kalau dulu selalu dengar kan, kalau dah berasingan agama dengan ilmu agama dengan ilmu dunia ni. Ada satu kelompok lagi, apa ni, Sayyid Hawa sebut lagi, bahawa dia tak dapat beza, dia celaru. Tadi dia kata kecelaruan intelektual ni. Dia tak dapat beza antara perkara usul dengan perkara cabang, antara perkara usul dengan perkara fiqh. Fiqh ni perkara cabang. Antaranya ada yang melebih-lebih. Perkara usul ni sampai semua benda dia berat. Semua benda berat. Semua benda ni jadi usul. Semua benda tak nak siapa boleh petikai dah. Usul. Ni pun melampau. Hulu juga. Dia kira hulu. Sampai dia jadi mengkafirkan orang. Cepat mengkafirkan orang. Ada satu kelompok lagi, dia ambil mudah. Dia mengambil sikap mudah, ataupun kita kata apa, mempermain-mainkan pula. Sampai semua benda jadi tak ada usul. Sampai semua benda dia nak petikai, dia nak ungkap, dia nak ubah suai. Hak usul, hak tadi, hak tetap permanent tadi tu pun, dia anggap benda tu boleh itu pun celaru juga. Jadi kedua-dua kelompok ni tak kena, tak kena. Dan ada yang cuba macam tadilah, benda yang tak usul dia pergi buat usul. Jadi siapa yang langgar hak usul yang dia anggap itu usul, itu kafir. Tapi dia pergi perang pula orang tu. Ada satu pihak pula, benda yang usul dia boleh nak pergi petikai pula. Macam contoh aurat wanita, itu usul. Tapi ada yang mengatakan ini soal apa, budaya. Ada ulama-ulama di negara Arab pun masa dulu ni ada. Dia anggap ini soal budaya.
antara yang terkenal, ulama cukup terkenal ulama ni. Kalau siapa belajar dan biasa membincangkan topik maqasid syariah, mesti pernah dengar nama ulama ni. Sampai sekarang dia jago dalam ilmu maqasid syariah. Ibnu Ashur. Memang itu jadi buku rujukan, antara buku rujukan utama dalam maqasid syariah. Dia ulama daripada Mesir. Dalam buku dia tulis bahawa pakai tudung atau aurat ni hanya isu budaya. Itu yang jadi masalah. Dia terlalu memperluaskan sangat maqasid syariah sampai membelakangkan sumber dia, iaitu Quran dan Sunnah. Ada yang terlalu literal ataupun terlalu teks Quran Sunnah tanpa melihat kepada maqasid syariah. Jadi ini yang penting apa yang Al-Banna buat. Tolak tepi dulu soal kalau takut kata saya taksub pula dekat Imam Al-Banna. Tapi hakikatnya apabila kita membaca karangan Imam Al-Banna ni, usul Ishrin, kita nampak kejeniusan, guna istilah apa, kejeniusan, betul tak? Salah. Genius dia tu, genius dia tu. Jadi kesimpulannya, saya pernah dengar ada seorang syekh masa dia bentang dalam tentang usul Ishrin, dia buat kesimpulan apa peranan usul Ishrin ni. Yang pertama dia kata yuwahhid min al-firqah. Dia menyatukan perpecahan. Pecah. Umat Islam dah macam-macam, aliran. Usul ni menyatukan. Jadi sebab usul ni satu lah. Jadi kalau semua orang kembali berpaksikan usul yang ni, jadi dia menyatukan perpecahan. Yang kedua, yukhaffif min al-ghulu. Dia meringankan. Yukhaffif ni meringankan. Dia mengurangkan. Dalam ini kita kata istilah dia mengurangkan sikap berlebih-lebihan. Mengurangkan berlebih-lebihan. Dia bagi light sikit lah. Dia cerai sikit. Tidak terlalu pekat sangat dulu tu. Kat sini kosong 3 tambah fungsi 1 lah. So, ada 3 kosong. Yukhaffif min al-ghulu. Maksudnya dia mencairkan, tidak terlalu tebal. Sikap melampau tadi saya kata tadi melampau ni ada 2. Had yang terlalu memberatkan pun kita kata melampau. Had yang meremeh ni, buat main ni, meremehkan, kata istilah Indonesia menyepelekan, itu pun dikatakan melampau. Melampau. Jadi dia meringankan, dia mengurangkan sikap melampau. Yang ketiga, yaqbid minal masir. Maksudnya dia mengatur, menyusun cara minal masir ini perjalanan. Maksudnya dia menyusun. Mula tadi dia menyatu. Kedua, dia mengurangkan, orang kata sikap melampau. Yang ketiga ni nak kata apa? Yaqbid minal masir. Dia mengatur, menyusun. Dia disusun balik. Kalau kita kata ada rel kereta api kadang-kadang rel tu mungkin dia bengkok ke, dia tak betul lah. Dia mai bagi elok balik lah. Dia mai bagi elok balik, dia betulkan balik rel tu, bagi betul balik sampai destinasi tu. Jadi ini peranan usul Ishrin. Peranan yang cukup besar. Peranannya cukup besar ni. Kalau orang tanya apa peranan usul Ishrin ni terhadap orang kata apa Islam, ni peranan, iaitu menyatukan daripada perpecahan. Kalau kita lah ni nak menyatukan orang Islam lah, inilah dia punya cara. Sebab dia usul. Kalau kamu tak berpegang dengan usul ni, something wrong terhadap iman dan akidah kamu. Sebab ini perkara usul. Perkara usul ni dia tak boleh diperdebatkan. Dan dia dipersetujui oleh
orang kata apa, sarjana-sarjana Islam, bahawa ini adalah perkara usul. Okay, kita pergi terus kepada usul yang pertama, iaitu kalau kita nak buku tajuk usul yang pertama ni, kita kata kesyumulan Islam ataupun kesempurnaan Islam. Apa dia punya matan usul tu? Islam adalah sistem menyeluruh yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Kalau sebut dalam bahasa Arab, al-Islam huwa nizam syamil. Nizam dalam bahasa Arab, bila sebut nizam ni, nazama, kita pernah tengok tasbih, buah-buah biji-biji tasbih tu dia diikat oleh satu tali. Kalau kita tengok kalung mutiara kan, dia pun diikat oleh satu tali. Yang mengikat biji tasbih ataupun biji-biji mutiara tu nizam. Maksudnya apa signifikan bila sebut Islam ni adalah nizam? Kita terjemah dalam bahasa ni, dia sebut sistem, peraturan. Tapi apa signifikan menggunakan perkataan nizam? Iaitu satu benda yang mengikat. Kalau kata biji tasbih tadi tu yang diikat oleh tali tadi tu, tali tu putus, apa jadi kat biji tasbih? Dia terburai, dia terabuk, dia berselerak. Jadi kalau tak ada tali tu yang ikat kemas biji-biji tasbih ni, berselerak. Jadi maksudnya sistem hidup manusia ni kalau tak diikat oleh satu sistem, satu peraturan, berselerak. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ekonominya, politiknya, undang-undangnya, apa, pendidikannya, segala-galanya ni perlu diikat. Siapa yang paling berhak nak ikat semua benda ni bagi duduk elok begitu satu persatu? Hanya Allah yang menciptakan kita, sebagai manusia ni, makhluk ni, kita dicipta oleh Allah. Jadi hanya Allah saja yang layak dan mampu untuk meletakkan satu ikatan yang mengikat segala sudut hidup manusia ni. Jadi nampak sikit kata nizam, nizam yang selalu kita terjemahkan sebagai satu sistem. Jadi ikat. Usul yang pertama ni, ataupun disebut sebagai syumul Islam, masa zaman Nabi, masa zaman Nabi SAW, zaman sahabat ni, bahkan zaman tabi'in pun, tak perlu kepada distreskan ataupun ditekankan tentang bahawa kesyumulan Islam, kesempurnaan Islam ni merupakan perkara usul. Tak perlu. Sebab dari sudut kefahaman dan dari sudut amalan generasi awal umat Islam ni, mereka cukup faham dan mereka praktikkan Islam ni dalam kehidupan mereka. Mereka tak ada, orang kata apa, yang tadi saya cerita tadi, faham Islam, orang kata apa, juzuk-juzuk tertentu, perkara usul, mereka anggap benda ni benda cabang dia anggap benda ni usul, sampai dia jadi kafir mengkafir. Tak ada, benda tu tak ada. Sebab masih awal. Apa yang Nabi bawa tu masih, orang kata, difahami betul oleh generasi awal. Jadi tak perlu ada mana-mana sahabat ke ulama di zaman tabi'in ke nak main nak pergi stres dia. Kita mesti kena memahami bahawa Islam ni agama yang sempurna, yang syumul. Itu tak menjadi pertikaian pada waktu tu. Yang perlukan usul ni supaya difahami oleh umat Islam, dan tambah-tambah umat Islam yang memang lahir dari Islam dah. Ni kita ni memang kena tekan sungguh. Sebab tu Al-Banna letak ni sebagai usul yang pertama.
Oleh kerana umat Islam tak faham bahawa Islam ni adalah satu sistem yang menyeluruh untuk semua aspek kehidupannya, maka jadilah apa yang terjadilah ni. Dia bila sebut sempurna ni juga, sempurna dan menyeluruh ni, dia banyak sudut. Pertama, maksudnya semua sudut kehidupan manusia. Islam membicarakan tentang, menetapkan prinsip-prinsip dia terhadap sudut hidup itu. Tak kiralah politik, ekonomi, sosial, undang-undang, ada. Dan bila sebut syamil, menyeluruh, dia juga mencakupi, dia merentas kaum dan geografi. Dia bukan sistem yang hanya sesuai pada satu-satu waktu saja. Mungkin sesuai zaman Nabi, mungkin sesuai zaman Nabi ya. Lepas tak sesuai ni 1400 tahun dah. Tak sesuai lah 1400 tahun dah. Jadi bila kita streskan bahawa ini satu sistem yang menyeluruh, maksudnya dia sesuai bila-bila pun, merentas geografi dan masa dan kaum. Jadi tak timbul soal bahawa Islam ni sesuai untuk hanya orang Arab kan? Tak. Islam bukan hanya sesuai untuk orang Melayu lah. Contoh kita kat Malaysia ni, Islam Melayu, Melayu Islam. Tak menyeluruh lah. Tak menyeluruh lah kalau macam tu. Dan juga tempat, Islam ni hanya sesuai dekat negara yang iklim padang pasir lah. Kan? Ni hak iklim salji tak sesuai. Tambah kita hak tropika ada pokok nyok kan, lagi tak sesuai. Dia merentas. Bila sebut syumul, maksudnya dia merentas perkauman, geografi dan masa. Jadi itu apa ni yang poin-poin penting bila kita faham tentang Islam adalah sistem menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan. Dia kadang-kadang kita bila kita, kalau istilah adalah ni, kalau kita buat survey kita pergi tanya. Macam ni kadang-kadang kita tengok YouTube ke apa kan, bawa kamera satu pergi survey, apa pandangan makcik tentang Islam? Adakah Islam ni agama yang menyeluruh? Mesti makcik ke, pakcik ke, hak bawa teksi ke, hak yang jadi guide ke, semua orang kata Islam menyeluruh. Tak mungkin ada siapa-siapa Islam ni ada kurang kot makcik rasa. Tak ada, tak mungkin. Kalau kita buat survey macam tu, semua orang akan mengaku Islam ni adalah agama yang sempurna. Tak ada siapa yang akan kata agama ni ada kurang, ataupun istilah orang ni dia tak sebut kurang, dia sebut kurang. Dia lain sikit kurang dengan kurang tu. Cik tahu tak apa beza kurang dengan kurang? Kena tanya orang muda. Tak mungkin. Tapi dari sudut amalan ni kita yang saya lebih nak tekankan pada malam ni, sudut amalan. Dari sudut amalan, kita tengok bila masa umat Islam ni dia cari Islam, ataupun kita kata dia cari orang agama, ini kita tengok secara umum, masyarakat umum. Kalau kita ni memang dia jenis kawan dengan orang baik-baik,
Itu lain lah. Kita punya lingkungan ni orang baik-baik ni mungkin kita tak apa perasan. Tapi kalau kita tengok orang umum, masyarakat umum biasa lah, yang majoriti rakyat ni, majoriti umat dan masyarakat ni, bila dia cari, yang saya duk tengok lah, saya duk perhati, bila nak kahwin, siapa pun nak kahwin dah ni, dia ikut prosedur dia. Kadang-kadang bukan hak agama pun, yang tu pun jadi agama. Dia mesti kena akad nikah kat masjid ke, kan? Ada pakai wali, ada saksi, ikut agama. Lebih kan itu. Walaupun hak yang lagi teruk tu, dia tak kahwin terus, dia berzina kan. Ini cerita kefahaman orang yang faham agama ni. Tak faham agama tu perbincangan lain kan. Ni hak faham agama ni, macam mana cara dia faham agama? Dia faham agama bila dia perlu agama, bila dia nak kahwin. Ada dengan mas kahwinnya, kan? Ada bertunang dia, ada akad nikah dia, ada lafaz taklid dia, semua ikut betul. Betul kan? Kahwin pula lah ni, kahwin kat masjid, siap baca doa, semua macam mana? Okay. Tambah lagi orang, tambah lagi pula solat sunat lepas kahwin. Buat hak tak pernah semayang, hak semayang tadi subuh ni tak semayang ni, dia akan nikah lepas pukul 10 pagi, hak subuh pun tak semayang, tiba-tiba dia main semayang solat sunat lepas kahwin. Hak tu pun ada juga. Nampak tak? Sebab dia faham agama ni kahwin. Okay. Bila ni orang agama Islam mencari agama, bila nak mati pakat kelang kabut, cari ustaz, cari tok imam, cari tok bilal, kawan. Nak kena mandi, nak kena kapan, nak kena ke bumi, talqin. Package semua kan. Cari agama. Padahal masa dia hidup, tahu reti ke tak reti ke, yang teruk tu lagi teruk lah. Tak reti mandi wajib pun, tak pernah pun mandi wajib, bagaimana nak kena mandi. Tapi hak ni yang orang agama ni, adakah masa dia hidup, dia ikut macam mana Islam letak masa dia hidup ni. Tapi bila dia mati, ikut semua. Daripada mula mandi, kapan tu pula kata 3 helai kain 3. Tak ada lah kata selai pun cukup lah. Tak ada siapa ada main petikai. Saya tak pernah dengar dia lah main petikai. Kapan selai cukup lah. Tapi masa dia hidup bukan main ni. Dia petikai macam-macam. Bila mati 3 helai. Mandi kena bagi rata mandi ni. Tekan perut pergi keluar juga taik kan. Lepas tu semayang. Dah semayang tu doa lah, semayang jenazah tu doa. Lepas semayang tambah doa lagi doa. Ikut bahkan tambah lagi. Rasa tak cukup tu. Jadi itu yang berlaku. Kita tengok agama-agama lain bila mereka cari agama mereka lah ni, orang agama lain, orang Kristian ni saya ambil. Bila mereka cari agama mereka, hak tak pernah pegang agama ni. Bible tu mesti silap dia tak pernah baca. Gereja pun dia tak pernah pergi. Hak Kristian lah ni kan. Hak Kristian taat tu lain lah kan. Taat cara dia lah kan. Ni hak tak taat agama ni. Bila dia cari agama, dia nak kahwin, dia cari agama lah. Kahwin kat gereja. Dia pergi gereja, dia cari father juga untuk akad nikah dia kahwin. Maksudnya dia lapaskan nikah tu di gereja dan di depan padri. Lain bila dia cari agama, bila dia mati pun pergi gereja. Kita tengok agama Hindu sama je. Lain Hindu hak taat lah. Dia sanggup cucuk badan lah apa semua kan. Ni Hindu awam ni. Hindu pun ada yang awam juga. Kahwin dia mati. Maksudnya bila kita sebut tadi hak yang agama lain yang awam lah. Kalau dia pegang agama dia taat,
malu kita. Dia pegang agama dia tak betul pun dia taat. Kita pegang agama betul kita tak taat kan. Itu cerita lain lah. Tapi nampak seolah-olahnya lah ni, itu kefahaman orang terhadap Islam. Macam mana orang agama ni faham agama dia? Agama ni hanya untuk kahwin dengan mati. Dia tak ada beza antara agama dan budaya. Saya lebih nampak apa yang dibuat oleh masyarakat umum ni, dia bukan agama, dia lebih kepada budaya. Dia lebih kepada budaya. Sebab tu lah, hang bangsa apa pun, kalau hang kahwin kat Malaysia ni lah, kena pakai baju Melayu dengan zampit, dengan tengkolok juga. Padahal itu budaya. Kena bawa main sirih juga, sirih junjung. Padahal dia bukan Melayu, bukan Arab. Unsur-unsur tu ada. Ini yang ada kefahaman yang tidak jelas terhadap agama. Satu lagi kita tengok di sudut amalan. Dari sudut amalan, dia faham agama ni syumul. Tapi berapa ramai orang Islam awam ni kita tengok pagi berebut pagi-pagi lepas mayang subuh, alah mayang kan. Lepas mayang subuh kena sarapan pun tak ada apa, terus keluar pergi kerja. Suami keluar pergi kerja, isteri keluar pergi kerja, kalau ada anak-anak pergi sekolah kan. Pergi kerja, balik kerja malam balik kerja. Rehat, duduk tengok TV, tengok berita, tidur. Esok mungkin pergi kerja apa. Itu rutin hidup dia seharian. Pergi kerja pagi, balik kerja malam. Pergi kerja pagi, balik kerja malam. Hujung minggu cuti. Sampailah pencen. Lepas pencen, mula nak pergi masjid. Lepas pencen, lepas tu kita tengok lagi banyak masjid penuh dengan orang tua, orang pencen. Apa yang poin yang saya nak tekan ni, yang tentang syumul ni lah. Bila dia buat macam tu ni, kerja, semayang tadi saya kata semayang Ramadan dia puasa, cukup duit tabung haji, dia pergi haji, dia pergi umrah. Bila mati, dia pergi masjid, tunggu mati. Dia rasa apa? Dia dah praktis Islam ni dengan sempurna. Betul? Kalau kita tanya siapa-siapa pun, itu bila itu amalan dia rasa dia dah praktiskan Islam dengan sempurna. Cukup dah. Selesai dah. Aku pergi kerja, bagi makan anak bini, semayang Ramadan, puasa, banyak zakat fitrah, bagi sikit dia banyak zakat harta. Dia pergi haji, ada rezeki lebih, dia pergi umrah pula. Pencen, tunggu mati, tunggu nak masuk syurga. Dia rasa alhamdulillah. Adakah itu amalan yang macam tu, amalan yang mencerminkan kefahamannya bahawa Islam ni syumul? Ni yang saya kata tadi. Benda ni nak kena bagi orang faham. Sebab tadi saya kata tadi, kalau kita buat survey, tanya semua orang akan kata syumul. Islam ni agama syumul. Tapi di segi aman, dia tengok dengan sistem masyarakat yang teruk lah ni, dia tak rasa apa. Dia tak rasa itu ada kaitan dengan Islam. Dia tengok sistem undang-undang yang teruk lah ni, dia tak rasa apa. Bila undang-undang macam mana pun, apa kaitan dengan aku. Dia tengok sistem politik pemerintahan yang teruk lah ni, korupsinya, penyelewengannya, kezalimannya, penindasannya. Apa kaitan dengan aku? Apa kaitan dengan Islam? Aku pergi masjid, aku semayang, aku puasa, cukuplah. Ini saya nampak disebut kefahaman. Tahu, tapi praktikal, amalan. Kalau student mayang ramai, tiba-tiba student mayang tak tinggal dia, main puasa-puasa,
study pun TikTok. Tapi itulah amalannya. Besok dia keluar dapat kerja best, dia kerja. Itulah majoriti yang ada. Bagus. Baguslah nak beli hak yang tak semayang, tak apa tu. Hak tu bab lain kita nak bincang tu. Tu pun jenuh agak tu. Ni hak yang dah faham Islam. Maksudnya dia praktiklah benda-benda fardu dalam Islam. Adakah dia faham Islam? Bahawa Islam ni satu sistem yang menyeluruh, yang meliputi semua aspek perkara, yang dia rasa dia perlu terlibat. Ini yang student ke, yang bekerja ke, yang siapa, kena bagi kawan-kawan faham. Bila kita dah faham, kita kena bagi orang faham. Kita main ambil usul Isri ni, yang pertama iaitu kesyumulan dan kesempurnaan Islam. Bila kita dah faham ni, first step, tugas pertama kita nak buat, kita kena bagi orang lain faham juga. Kena ajak orang lain faham juga. Kena tarbiah mereka juga. Macam mana kita ditarbiah, kita kena tarbiah mereka juga. Kita kena didik mereka juga. Okey. Kadang-kadang bila kita bincang sempurna atau syumul ni, kita tengok dia sebut di sini negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, material dan sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran. Ini terjemahan Indonesia ni. Kita aku yakin Islam ni agama yang satu sistem syumul sempurna. Tapi mana aku mampu nak buat kerja benda ni semua? Faham tak? Lalu kita yakin dah, faham dah. Kita pun rasa nak aman. Lepas tu kita tertanya-tanya, aku mampu ke? Jenuh lah aku seorang pergi buat benda ni semua. Kan? Nak pergi betul semua seorang-seorang, mana mampu? Pasal tak mampu lah. Ini yang kita rasa kita kena berkumpulan, ataupun istilah lain kita kata berjamaah. Kita kena cari kawan-kawan ataupun kumpulan-kumpulan yang melaksanakan ataupun cuba untuk melaksanakan dan menonjolkan kesyumulan dan kesempurnaan Islam ni. Itu pun satu segi juga. Faham-faham dah. Yakin. Nak praktik. Bila main time nak praktik, rasa tak mampu. Ini yang kita kata penting. Poin ni penting. Awak kena faham. Poin ni penting. Kita kena bersama-sama, berganding. Orang kata lagi istilah berganding bahu dan tangan dengan pihak-pihak, kawan-kawan yang cuba, kita kata istilah cuba untuk melaksanakan dan mempraktikkan dan menonjolkan kesempurnaan Islam dan melaksanakan Islam ni dalam semua aspek kehidupan. Kalau tidak, dia punya keimanan kita tadi, keyakinan terhadap kesempurnaan Islam tu sia-sia ataupun bohong, ataupun kita kata omong kosong. Kita jadi macam orang lain juga. Oh, yakin sempurna. Tapi tak ada apa. Jadi itulah yang saya rasa poin-poin penting tentang usul yang pertama ni. Saya tak mau bincang satu-satu hal tadi ni. Saya lebih pada praktikal. Macam mana kita nak mempraktikkan kefahaman kita terhadap usul yang pertama dalam kehidupan kita ni. Satu tadi kita kata apa? Kita sebarkan. Kita cerita pada orang, kita ajak orang, kita bagi faham orang. Tak cukup kita ada faham. Yang kedua, kita kena bergabung dengan pihak-pihak yang cuba untuk melaksanakan kesyumulan kesempurnaan Islam. Kita tak boleh duduk seorang-seorang. Kita tak boleh duduk seorang-seorang.
Cukup dah. Aku dengan aku ni, aku semayang, aku puasa, aku cukup dah. Bila dah kita faham benda ni, kita tak boleh dah ada seorang-seorang. Sebab tabiat agama ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bukan agama untuk seorang-seorang, bukan agama individu. Sebab itulah bila Nabi SAW dia dapat agama ni, dia sendiri tak seorang-seorang. Dia mula ajak kamu-kamu ada ahli rumah dia, sahabat terdekat dia. Dia bukan agama seorang-seorang. Tak ada ibadat khusus tadi kita kata. Ibadat khusus. Semayang tak boleh seorang-seorang. Puasa tak ada seorang-seorang. Dia tengok anak bulan, dia puasa seorang-seorang. Tak, dia kena abang apa ni? Pemerintah ke siapa yang pihak berwajib untuk dipuasa sama-sama. Dia nampak anak bulan siapa, dia raya seorang-seorang. Tak ada. Haji lagi tak boleh buat seorang-seorang. Agama ni, tabiat agama ni dia bukan untuk seorang-seorang. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Jadi kan ni, bila kita faham ni, kita memang tak boleh duduk seorang-seorang. Kita dengan family kita, comfort zone. Comfort zone. Ini kena ubah. Kita bagi faham. Kurang-kurang lagi kita beri faham siapa? Bagi faham orang-orang yang rajin untuk main masjid, main surau. Bagus dah. Dia main masjid, main surau ni bagus dah. Bagi faham lebih lagi dah. Jangan ingat bahawa dengan aku ni main masjid, main surau, semayang, tutup aurat, puasa, zakat, haji, aku dah sempurna dah Islam aku. Tak. Sebab itulah Al-Banna dia kata, bila last ni sebagaimana ia adalah, maksudnya apa? Tentang orang yakin akidah dan ibadat ni, Islam ni adalah akidah dan ibadat ni, no problem. Maksudnya untuk dia jadi dia orang Islam, mestilah dia kena yakin Islam ni adalah akidah dan ibadat. Kalau dia Islam, dia tak yakin benda ni, Islam apa kan? Jadi itu tak ada masalah. Sebab tu dia kata Islam adalah ni sebagaimana ia adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Kalau yang tu Islam, yang tadi ni semua pun Islam. Tidak kurang dan tidak lebih. Sama. Sebab tu sikit saya dah kata. Saya buat contoh lah. Kita dalam solat, kita ni lambat lah. Ada dinner malam ni Pukul 8. Kita kalau semayang maghrib nak tunggu masuk waktu kata pukul 7-10 minit. Kalau nak tunggu 7-10 minit baru nak semayang. Semayang dah 5 minit. Lepas lagi baru nak pergi. Kita perjalanan sejam lebih sikit. Boleh kata aku semayang siap-siap lah. Tak ada. Kita tanyalah siapa pun, mesti dia akan tunggu masuk waktu juga. Macam mana dia punya nak cepat pun, dia tunggu masuk waktu juga. Lagi tak azan, lagi tak tenggelam matahari, dia tak semayang maghrib. Dia sibuk macam mana pun, dia tetapkan semayang maghrib 3 rakaat. Tak ada yang pergi shortcut. Kali ni aku semayang 1 rakaat pun cukup lah. Macam mana dia boring menghadap kiblat pun, dia tetapkan menghadap kiblat. Kalau dia tempat baru pun dia main, dia pergi hotel mana tak lupa tanda arah kiblat. Dia mesti tanya orang tak, macam mana dia tak main hentam kan. Yang pergi lah menghadap mana pun. Dan kan dia boleh tanya, pokoklah tanda arah kiblat tu dia simpan dalam laci. Ada setengah tempat tu dia simpan dalam laci kan. Dalam duduk lambat-lambat tu, main rakaat 3, duduk tengah tahiyat akhir nak bagi salam, dia kentut. Dia tak bagi salam. Bagi salam bila kira haji lah. Mesti dia ulang balik. Apa-apa yang saya nak abang ni, dalam bab semayang, dalam bab semayang, alhamdulillah, kita ikut sungguh. Detailnya tu kita ikut sungguh.
syarat sahnya, perkara-perkara yang membatalkannya, rukun-rukunnya, perkara-perkara sunat dalam sembahyang, kita ikut semua. Jadi lah ni apa yang kita nak bagi tahu kat orang. Tapi sebelum tu, bagi contoh puasa. Sahur kan, terutama orang Malaysia sahur dia cukup jaga lah. 10 minit sebelum azan dah berhenti umur mulut, gosok gigi, takut dia ada celah tak ya, dekat celah gigi tu telan batal puasa. Jaga, takut. Jaga semua. Buka puasa pun tunggu seminit lagi pun tunggu. Padahal makanan depan mata lah, dia tak makan. Tunggu secara 1 saat tu tunggu. Ikut semua. Haji lagi lah. Tambah dengan orang Malaysia. Haji lagi dia cerewet. Takut batal kan. Tambah duduk lain haram, dia jadi macam robot tu, takut. Ikut semua. Tawaf tu kalau rasa was-was, cukup je. Dia mesti tambah lah. Tawaf takut tak cukup 7 kan. Hari sa'i takut tak cukup 7. Hari melontak pun cukup takut tak cukup 7. Hari takut. Hari luruh rambut. Luruh macam mana? Tak sengaja. Tapi kita punya takut tu. Tengah tawaf tu takut terselok nampak pusat. Takut terselok nampak pusat. Haji tak sah tawaf. Ikut semua. Alhamdulillah. Itulah kita. Bila kita faham bahawa Islam ni puasa, zakat, haji, sembahyang, kita memang ikut semua yang tu. Tapi dalam bab lain kita ikut semua-semua lah. Detailnya, setiap perincian. Tak. Itu tandanya kita faham lah. Kita faham Islam yang tu lah. Sedangkan semua ni Islam. Macam mana kita cerewet ikut sungguh-sungguh setiap perincian ya? Dalam bab sembahyang, dalam bab puasa, dalam bab zakat, dalam bab haji. Macam tu lah kita kena jaga dan ambil kisah apa yang Islam gariskan tentang undang-undang, tentang politik pemerintahan, apa yang Islam tetapkan tentang ekonomi, semua tu. Ini yang kita nak kena bagi orang faham. Orang hak sama hak tadi hak punya jaga semua belum tentu dia jaga semua dalam bab-bab lain. Lepas tu kita tengok walaupun dia sembahyang, dia masih makan suap kan, rasuah, buat naya orang, fitnah orang. Dia tak rasa akhlak tu sebagai orang Islam. Lepas tu kita tengok orang Islam sembahyang rajin, ngaji malah. Dia tak rasa mendapat ilmu, menguasai ilmu sains dan teknologi tu sebagai orang Islam. Lepas tu kita tengok negara-negara Islam ni yang paling ketinggalan dia sudah ilmu. Top universiti 100, top 100 universiti terbaik di dunia. Ada tak universiti daripada negara Islam yang milik orang Islam? Top 100. UM sendiri pun 100 pokok. Universiti Al-Azhar, universiti yang tertua yang pertama, duduk ranking mana? Hak mereka, hak buat Oxford, hak Cambridge, Harvard, hak lama-lama, mereka tu duduk ranking mana lagi? Kita salah jujur. Universiti Malaya dengan Universiti Singapura dulu adalah universiti yang sama. Siapa baca sejarah? Lepas tu bila berpecah Malaysia dengan Singapura, maka Universiti Malaya, UKL tu, Singapura, universiti sendiri. Tidak mereka universiti yang satu. Dan ni Universiti Singapura duduk ranking mana? Universiti Malaya duduk ranking mana? Mereka Cina, bukan Islam. Kita hak Islam ni. Sebab kita tak rasa itu juga Islam. Itu juga satu tuntutan Islam. Jadi ini problem bila tak faham ni. Berbalik pada tadi, saya kata apa? Kalau survey kat orang, semua orang Islam semua, alhamdulillah. Sebab itulah saya orang Islam. Memang saya amalan, mesti praktik. Kita tak bincang benda ni. Kita tak ambil kisah dan tak ambil berat dalam perkara-perkara ni. Itu yang ni mungkin ada sebelum sikit dalam 5 minit ni tanya.